Oleh itu untuk malam ini saya saya akan jemput Tuan Fungsi Puan Tuan Haji Bara Abdul untuk memberi sepatah dua kata, dan seterusnya merasmikan majlis muzik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laptop ada. Ustaz Profesor Mahdi Al Asnan, selamat datang ke Sekolah Internasional. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para jemaah sekalian, insyaallah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat berkumpul pagi ini, insyaallah untuk dapat sedikit ilmu mengenai perihal ibadat paling penting dalam hidup kita, iaitu solat. Surau ini dapat berkali buat kem-kem solat untuk anak-anak. Kita senang tak pakai mana-mana ustaz, tak apa. Itu orang-orang dewasa atau orang tua, orang dewasa kita panggil yang pakar, insyaAllah. Kita bertuah Tuan Profesor Mahdi Al-Asnan untuk masalah kita ini. InsyaAllah kita sama-sama memanfaatkan sebagaimana namanya pembengkel. Kalau khusus orang tak tahu dah apa bengkel ni, orang dah tahu cuma nak DPRP sikit lah, macam kita lah sekali kita ada ke bengkel untuk cek-cek lebih kurang apa yang tak betul, apa yang kita lakukan, insyaAllah. Tak apa membuat masa lagi, masalah kita berdoa mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan kita diberkati apa yang kita ini, insyaAllah. Amin, amin ya Allah. Dah semua cari dah. Saya rasmikan masjid ini. Saya serahkan kepada Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita akan mulakan slot pertama sebentar lagi. Seperti mana yang saya beritahu tadi, kita ada 3 slip yang kita bagi kepada tuan-tuan. Slip yang pertama itu adalah jadual, slip yang kedua itu adalah kemusykilan saya. Ada apa-apa kemusykilan, tanya kepada profesor supaya kita dapat biar tahu, jangan keliru. Dan yang ketiga itu adalah orang maklum balas. Orang maklum balas ni kita akan tuan-tuan boleh isi dan serahkan kepada saya ataupun koordinator Cik Azlan. Jom kat tangan Cik Azlan. Dan dapat Cik Azlan. Oleh itu sekarang saya mulakan dan saya serahkan kepada Ustaz Dr. Asnan untuk memberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa asbahtum? Asbahna ala fitratil Islam. Sambung. Wa kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahima hanifa wa ma ana minal musyrikin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ni pegang lah ni, andaikan ada lah ni. Nampak apa ni atas? Tak perlu. Kalau kabut mungkin. Tahniah yang berusaha pengurusi surau. Moga-moga Allah memberi ganjaran yang lumayan. Datang kuasa surau, tahniah. Moga-moga setiap orang yang datang ni bawa balik pahala. Banyak tu jugalah yang jatuh kuasa bawa balik pahala. Aminah. Jealous lah tu tak dapat. Tu dia tak amin tu. Dan tahniah juga pada
tuan-tuan, perempuan, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, saudara-saudari sekalian, kerana hadir pada hari ini. Ustaz tak kenal ni, jadi tak kenal mana satu datuk, mana Datuk Seri, mana Tan Sri, mana Puan Sri, mana Datuk Sri. So minta maaf banyak lah ya. Sebelum mula apa-apa nak tanya, mengapa hanya takat tiang tu je? Mengapa tak sampai depan? Tak muat lah tu kat belakang tu. Sampai nak runtuh dinding belakang tu. Kesot ke depan lagi. Kesot ke depan supaya mudah nak tanya. Kalau malas tulis, tanya mulutnya. Kan? Tuan-tuan pun mari ya. Bagus ni ada kerusi. Ni tak penat ya. Lain kali jangan buat kat surau, buatlah kat hotel. Ini belajar solat kat surau. Menjelang pukul 1 kan, 27 kali tukar cara duduk tu. Nat. Kesot ke depan Ada tak laptop? Orang suruh sediakan laptop dengan LCD sedia ni. Mana boleh? Jangan sesat dekat nilai 3 dah. Daripada tu tadi kuartus KLIA ikut nilai. Kita ada 2 bahan hari ni yang totally kita akan gunakan sepenuhnya. Satu bahan yang tebal ni. Ini baru saja dihasilkan. Ya, geng-geng Masjid Seri Putra dah dapat. Sini mungkin belum sampai lagi. Satu lagi yang ni. Ada 2 lah yang kita akan gunakan. Jadi siapa ada duit, bolehlah dapat kan. Ya. Bawa balik rumah masing-masing sebagai bekalan. Guna sampai mati dan cucu cicit. Jangan dirosakkan. Satu ni, yang tebal ni, kulit tebal ni sebab dia special kilat-kilat, harga RM50. Yang ni RM20. Tu. Jadi siapa yang ada ni boleh mula buka muka surat Roman, muka surat 17. Mana boleh? Susah mana cermin mata sebab LCD tak ada. Nak kena ada. Ni bukan kuliah tau, bukan. Boleh ambil. Nanti kita buat bayar-bayar kemudian dia. Terutama yang tebal dulu. Dia dalam bandar coklat tu yang tebal. RM150. Siapa Sabah Sarawak, tulis kat situ Sabah Sarawak 52. Jadi ada IC. Yang nak beli tu cek IC dulu. Harga sebenarnya Malaysia 50, harga Sabah Sarawak 52. Eloknya satu keluarga adalah dan nanti bila dah habis nanti biasanya kawan-kawan nampak gunanya, dia akan beli 15, 10 dia akan beli untuk ibu bapa di rumah, di kampung, kawan-kawan nak hadiah. Sebab bahan ni tak ada di kedai. Buka muka surat XV. X10, V itu 5, 15. XV. Habis ambil dalam kereta. Tak cukup. Ambil dalam kereta. Nanti nak tutup tekan button merah yang gambar silang-silang. Dah bukaan? Boot. Bandel coklat. Lain. Tak apa, nanti bila nak guna nanti kita boleh tu. Ambil yang tebal dulu. Kita nak baca yang tebal dulu Baik. Oleh kerana ini bengkel, sebaiknya kita ada kemahiran kendiri kan. Maksudnya kita mahir baiki kereta tu sendiri. Jadi bengkel ni bukan bengkel monopoli. Jadi Ustaz didik tuan-tuan boleh baiki diri kereta sendiri
Boleh lain kali tak payah datang dah. Lain kali tak payah datang bengkel Ustaz. Tu je lah. Maksudnya kita boleh berdikari insya-Allah baik, muka surat XV. Jumpa dah. Okey, sekarang ni cuba tuan-tuan takut mengantuk tidur nantika, kena baca sendiri dah. Bila Ustaz kata 1 2 3 baca, baca sama-sama. Nanti Ustaz terangkan. Kita nak guna masa semaksimumnya. Okey, pantas sikit. Pantas. Nanti kejap lagi kita ada rehan kejap, boleh kita bawa buat collection duit. Kita belajar dulu. Kalau ada ustaz-ustazah sini, tolong beri perhatian. Lepas ni tolong bimbing ke surau-surau lain dengan bahan yang sama. Tolong beri perhatian. Bukan ustaz-ustazah pun boleh jadi ustaz-ustazah lah. TOT InsyaAllah. Baik, ready? 1 2 3. Baca tajuk muka surat XV tu. Baik, hari ni pagi ni sampai tengah hari Ustaz nak ajak kita sama-sama. Jangan panggil Profesor Madya doktor tu, nanti kena bayar sejam RM800. Nanti tak larat nanti. Jadi panggil Ustaz ni Ustaz Hasnan. Ustaz Hasnan dia ada bahan buka puasa sikit, okey dah. Kurma-kurma kan. Baik, mari mendirikan solat. Jadi today I would like to call you to perform salat proper. The meaning mendirikan. Perform salat proper. Not only perform, but continue with the word proper. Okey, baik. Mengapa? Kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqimis shalah. Baca ramai-ramai. A'udzubillah. Wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maksudnya 1 2 3 terus baca. Baik, terus lagi. Allah memerintahkan, sambung. Baik tuan-tuan, mak, umi, mama, nanti jangan suruh anak tunaikan solat tunaikan solat. Mari kita tunai solat. Tinggalkan perkataan tu. Tukar kepada mendirikan. Kerana perintah Allah Ta'alanya akim. Akimis, akim, qoma, yakumu, qiyamun. Itu dirilah bahasa Melayunya Jadi Allah perintah kita mendirikan solat. Kemudian dalam ayat itu seterusnya baca. Kalau buku tu dah jadi bahan masing-masing punya, bolehlah tandakan benda-benda yang saya nak tunjuk. Satu, hasil solat. Jadi solat ni ada hasil. Siapa solat isyak kat surau, balik rumah tengok hak hogan, itu tak ada hasil solat. Solat isyak di surau, balik rumah baca Quran, itu ada hasil solat dia. Isteri merajuk 5 hari, tapi solat asar, solat zuhur, hasil solat tu tak ada. Kerana apa? Hasil solat apa dia? Hasil solat ni hanya datang kalau solat yang didirikan dengan sempurna. Didirikan sempurna. Didirikan sempurna. Okey, tengok ni. Mengajar solat mana boleh duduk mesti berdiri. Tuan-tuan elok rakam siaran langsung nanti tunjukkan Datuk-Datuk Mufti kita. Ada salah dia boleh tegur. Jangan haramkan aku ngajar dah salah tegur lah kan. I'tidal lah, contoh senang. I'tidal Sami Allahu liman hamidah. Itu satu cara. Ada tak orang buat? Ada ke ades? Sami Allahu liman hamidah. Yang mana sempurna? Satu ke dua? Yang dua mendirikan solat, yang satu menunaikan solat. Dia beza diri dengan sempurna. Ustaz, macam mana sempurna semua-semua? Ni nak belajar lah ni. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama Al-Buhairah.
Baik, apa dia hasil solat ini? Lepas perkataan sempurna itu, iaitu sambung 1 2 3. Di mana kekuatan jiwa tu letaknya? Sebab pandangan orang ke sebab daripada dalam diri? Dalam diri. Tapi ada kawan-kawan kita datang surau pakai jubah, solat di rumah pakai t-shirt pagoda. Jadi kekuatan pakai jubah tu datang pada mana? Mata orang ke daripada dalam diri? Kalau dia daripada dalam diri, same no, between home and surau. We wear the same clothes. Betul? Jubah, gitu. Itu isteri jadi saksi lah tu, suami solat kat rumah tu. Kuat, betul. Ini bila dia borak sama-sama dia 5 orang, popet. Borak tentang apa? Orang perempuan lah, 5 orang dia borak tentang apa? Dia nampak pula orang yang dibenci melintas kat depan tu, sama-sama benci 5 tu, dia mula cakap apa? Di tengah-tengah borak, ustaz pula lalu berhenti dia. Ustaz pun tanya, ngapa diam pula ni? Dia galak. Jadi kekuatannya bukan daripada dalam, daripada ustaz dia datang, dia jadi kuat. Inilah yang kita nak bimbing bangsa kita ni, supaya tuan-tuan boleh berzikir lepas solat tu sempurna pada astaghfirullah sampai subhanallah tu kerana daripada dalam diri, bukan kerana orang ramai buat kita buat. Itu yang kita nak cuba bimbing bangsa ni sampai ke tahap itu. Kalau tak ada orang buat pun, kita lewat pukul 3 petang ke solat zuhur balik pada jauh, tetap kita buat astaghfirullah 3 kali, Allahumma antas salam, Fatihah, ya kursi, subhanallah. Itu daripada dalam diri. Beza tu. Ada orang ramai-ramai dia boleh buat. Bila seorang-seorang, Assalamualaikum, bila buat tu kat dulu masa muda-muda dulu kan. Sekarang tak buat dah ustaz. Dah ingat mati ustaz. Baik, apa lagi dalam diri yang berupaya? Sambung. Dengan sengaja dan dalam keadaan tahu yang itu adalah salah. Allah, ini yang dan tak rati guna ni. Macam mana nak buka tu? Dispisi elemen dalam keadaan boleh drive. InsyaAllah tak boleh nanti saya minta tolong. Mula-mula nak tunjuk PowerPoint ni dulu. Dalam keadaan sengaja dan dalam keadaan tahu terhadap kesalahan perbuatan tersebut. Tuan-tuan, Ustaz suka semak amalan hidup seharian kita ni. Ni cuba tengok. Okey. Untuk faham saya bantu dengan ni. Baik. Tuan, dosa ni berlaku kalau buat haram atau tinggal wajib, betul tak? Kalau tinggal wajib dosa kan? Kalau buat haram dosa kan? Mula-mula tuan-tuan kena jawab lah tu. Abang-abang, adik kena jawab dulu. Apa hukum suami bimbing fardu ain isteri? Apa hukum dia? Wajib. Berapa kali tuan semak tajwid isteri? Janganlah jawab dulu, dan diam. Orang tanya sini dia menjawab. Nanti ada gilirannya. Sabar. Dia banyak semak baju dalam, baju tidur nipis. Tu dia semak tu. Jarang-jarang ni apa, istris ini mendapat rezeki abangnya tegur dia baca Quran. Itu ikhfa syafawi tu. Kena dengung sikit. Tarmihim bihijaratim. Jarang-jarang isteri dapat. Isteri yang tegur. Itu sebab isteri sayang suami. Isteri sayang suami ke suami pemalih belajar? Kuliah duha ustaz semua muslimat yang hadir. Yang laki-laki ni kat kedai roti canai borak tak habis-habis. Contoh satu Baik, contoh sini pula. Yang haram itu kalau buat berdosa tak? Apa hukum isteri masa muka tinggi suara merajuk terhadap suami? Haram ke wajib? Tadi kuat kau jawab kan? Yang ni tak berjawab pula dah.
Jadi itu contohlah ya. Allah ustaz dah perangai dia tak senang, sabarlah. Panggil bang duduk sini, saya tahu abang ada buat perangai tak elok ni, mari kita bincang elok-elok. Kita mula perbincangan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Kalau kat majlis-majlis ni pandai pula tu, kita mulakan majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah, pandai pula. Dah belajar ini, insya-Allah lepas ni buat tahu abang ada 2 lagi makwa dia. Panggil bincang. Bang apa ada 2 lagi makwa? Abang nak kata dah awak dah berhenti beranak, abang nak 27 orang. Awak boleh lahirkan 6 je. Apa nak jawab? Tak reda je, alhamdulillah. Boleh dah tu tuan. Boleh dah tu. Tu. Itulah ceritanya. Dengan sengaja dan tahu perbuatan itu salah. Tengok tadi apa hukum suami bimbing fardu ain isteri, kita dah tahu kan. Kita dah tahu wajib. Dan bila tanya pula, kalau kita tak buat bimbing tu dapat pahala 4 dosa? Dosa. Kita dah tahu. Ni yang solat akan membimbing kita ke arah itu. Solat akan pimpin kita jadi kuat sehingga boleh buat yang wajib tadi, boleh tinggalkan yang haram tadi. Tok-tok kan tuan-tuan, kita ketua keluarga. Yang Ustaz perhatikan ni anak-anak kita ni terutama bila tak musim perpisahan, habis masa depan TV. Malam-malam kan menjelang dia tidur, TV tu siarkan benda haram. Benda haram. Benda haram. Haram ni dosa. Bukannya 5 minit, kadang 1 jam, kadang 2 jam. Tu dia patut orang nengok ke ustaz semua. Orang rasa tengok situ. Allahu akbaru kabira. Di tengah ni, ya. Baik. Terus lagi baca. Dengan memiliki kekuatan ini, sila. Barunya kalau yang wajib tu kita buat, sunat kita buat, haram kita jauh, makruh kita jauh, baru namanya kita ni ada agama. Kita sah. Tutup tak bonet tadi? Boot. Tutup lah. Habis ngapa dia bunyi? Baik barulah nama kita ni beragama Islam sebab Islam itu patuh. Beres, sama baca lagi, tak boleh panjang-panjang, dah nampak dah tu. Ini bermakna tu dia. Jadi apa tujuan solat? Untuk mengekal dan menyuburkan agama dalam diri. Itu tujuan solat. Bila kita hidup agama tadi, wajib sunat kita buat, haram makruh kita tinggal. Itu hasil dia. Okey. Baik. Agama ni penting ke tak penting? Baca. Agama pula adalah ingat Kak jangan nanti asyik suruh anak belajar rajin-rajin nanti jadi engineer, belajar rajin-rajin nanti jadi profesor, belajar rajin-rajin nanti jadi kaya. Nanti anak tu tak reti baca Quran, tak reti solat subuh jemaah. Tak reti nak tolong orang miskin walaupun dia kaya. Dia tahu nak lungut duit dia je. Lama dia mati masuk liang lahat, dia tak boleh apa pun. Rumah mendengut besar, kereta 3-4 biji mahal-mahal, rim sampai berbelah ribu harga, tapi tak reti buat pahala. Yang dia tahu hanya enjoy dunia. Bila tahu buat pahala umur 61 baru tahu. Mati umur 58. Jadi itu yang kita khawatir pada bangsa ni. Baik, jadi agama pula adalah keperluan yang paling penting. Pasakkan dalam diri kita dan diri anak-anak. Yang paling penting ni agama. Bukannya pencapaian kereta harga berapa. Tak, tapi kalau Allah bagi tu terima je lah. Kan? Nanti yang dah kata tu kereta ustaz tu ustaz. Jangan tengok kereta ustaz tu, tengok buku lah.
Yang ni komputer zaman Jepun sikit. Yang tadi zaman moden. Baik Makcik, kakak jawab. Apa yang penting? Itu sebab suka tengok TV. Bila baca buku, agama pula adalah keperluan yang paling penting. Jadi yang paling penting apa? Agama. Jadi kalau orang tanya nanti, apa yang penting? Tadi jawab kerjasama. Ingat budak ni on the pad. Nenek ni pun 25 je. Tuan-tuan pantau sikit isteri jangan suka tengok on the pad, suka baca buku. Jadi tuan-tuan, agama ni penting Mengapa agama penting? Tu insya-Allah. Mengapa agama penting? Kejap kita tengok gambar dia. Baik, jadi inilah maksud sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama. Sebab salat tadi yang menyuburkan. Yang boleh banner surau ni sebab ada tiang. Kalau tak surau tak boleh kan, kalau tak ada tiang ni. Maka siapa yang mendirikan, dia mendirikan agama. Siapa meninggalkan, bermakna dia telah meruntuhkan agama. Siapa yang meninggalkan, dia telah meruntuhkan agama. Sebab itu kita tengok para ulama kita, ni buku yang ni, buku ni para ulama kita membincangkan hukum orang meninggalkan solat ni tuan-tuan, cukup serius. Orang yang meninggalkan solat kerana engkar tentang kewajipan. Siapa tak solat sambil dia kata solat tu dah tak wajib dah, yang wajib jadi kaya je, jadi maju macam tu Siapa kata macam tu dengan sengaja dan dia tahu apa hukumnya, orang ini menjadi kafir dan murtad, keluar daripada Islam. Muka surat 5 tuan, buku yang kecil ni, muka surat 5. Orang yang meninggalkan solat kerana engkar tentang kewajipannya, kategori orang yang meninggalkan solat seperti ini hukumnya ialah menjadi kafir dan murtad, keluar daripada Islam. Ini yang kita risau tuan-tuan. Nanti anak-anak kita melepak dalam stadium tengok bola, bila ustaz-ustaz ceramah tegur dia, Datuk Mufti tegur dia, solat jangan asyik tengok bola. Apa, kita ni kan nak maju sukan untuk negara ni. Dia jawab macam tu. Nanti hanyut tuan. Anak tu je engineer, arkitek, medical doctor, kaya, banyak gaji dia, tapi dia dah jadi murtad kalau dia cakap macam tu. Jadi kita keluarga kena jaga elok-elok keluarga kita. Baik, tuan-tuan buka muka surat 6. Tengok perenggan ada 3 baris bawah tu. Manakala orang yang meninggalkan solat kerana malas atau meringan-ringankannya, jumpa tak? Maka ulama telah berselisih pendapat dalam menentukan hukumnya. Jadi tuan-tuan hari ni hampir-hampir tak payah tulis apa-apa. Semuanya Ustaz dah tuliskan dah. Sebagai bekalan. Cuma nak kena buka wallet sikit kan. Imam Ahmad rahimahullah, mazhab Hambali, orang yang meninggalkan solat kerana malas hendaklah dihukum bunuh kerana kufur. Ni ada yang hantar WhatsApp, apa Syekh Ghazali jawab, orang yang hukum orang tinggal solat ni ajak dia pergi masjid. Memanglah betul. Tapi siapa nak pergi ajak tu? Sebab itu dipesan pada penguasa, pada pemerintah, orang yang tak solat ni perlu dihukum. Nagih dadah kan ada hukuman. Ngapa tak jawab nagih dadah tu? Tak payahlah hukum gantung, bawa lagi masjid, bimbing. Ada sama-sama terima viral tu tak? Hukum orang tinggal solat. Tak setuju ni, kata bunuh kerana kufur, tak setuju, bimbinglah buat kisah. Betul lah tu, kita kena dakwah kan. Tapi dalam syariat ada hukuman. Jadi hukuman dalam syariat ni, mazhab Hambali, kalau dengan sengaja tak solat dalam stadium berpuluh ribu tu, dia tak solat maghrib, dia kata apa, nanti aku qada lah, dia ringan-ringan kan, dia buat macam tu, bahaya tuan. Dia ikut mazhab Hambali, dia tetap jadi kafir juga. Sebab apa? Sebab buku tebal tadi, solat tiang agama. Siapa dirikan, dia ada agama. Siapa tinggalkan, dia meruntuhkan agamanya. Mengapa agama penting? Mari kita tengok di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah boleh. Dia kena Windows 7 juga. Orang lama-lama juga yang berguna. Orang baru ni, Allahu Akbar. Itu tuan-tuan kalau menikah bini muda, sayanglah bini lama tu.
Banyak jasanya tu. Sampai kau cakap tu Ustaz dia. Tapi yang tua ni lambat sikit lah. Hei, cepat lah. Habis tuan, terus lagi. Fuqaha mazhab Maliki Syafi'i berpendapat orang yang meninggalkan solat tanpa keuzuran walaupun hanya meninggalkan satu solat hendaklah diminta bertobat selama 3 hari seperti mana orang murtad diminta bertobat. Sekiranya dia tidak mahu bertobat maka hendaklah dihukum bunuh. Itu dalam syariat. Bayangkan tu solat tu apa dia? Melalui ni kita dapat faham solat tu apa dia sebenarnya. Persepsi orang Melayu solat ni sedekah pada Allah Ta'ala tu. Aku buat dah macam tu. Nanti nanti tak sibuk nanti solat lah. Sibuk ni tunggu lalu tu. Tapi dari segi syariat tuan-tuan, siapa faham ini dia faham. Solat tu apa dia? Mandatory. Okey, baik. Mazhab Hanafi bawah. Fuqaha mazhab Hanafi pula berpendapat bahawa orang yang meninggalkan solat kerana malas hukumnya adalah menjadi orang fasik. Perlu dipenjara, disebat dengan kuat sehingga dia menunaikan solat dan bertobat. Kalau tidak, dia perlu dipenjara sehingga mati. 4 mazhab itulah hukum orang tak solat. Itu menunjukkan memang solat itu tiang agama. Tu hadis tadi. Tiang, tak ada solat, tak ada agama. Haram je lah berbangsa Melayu dan berketurunan Melayu. Agamanya dah tak ada. Itu kena pasing dengan kawan-kawan sikit lah tuan-tuan. Nak kena viral-viralkan sikit bagi kawan-kawan faham. Sebab tu bila ajak belajar solat balik, dia hantar budak-budak. Orang dewasa tak nak datang. Ajak bengkel solat, orang dewasa ni kawan tak nak datang. Dah pun dah lama dah sembahyang. Tu. Benda-benda ni yang kita nak teliti balik untuk kita halusi tentang solat. Boleh tak Jadi siapa ada anak remaja kena hadiahkan buku ni supaya dia baca. Okey. Hai, apa Jom baca lagi bukan Ustaz sebelah buku tebal. Tuan-tuan pergi tajuk tata cara mendirikan solat telah ditetapkan. Yang atas perenggan tu tinggallah. Kita nak baca yang ni. Baik. Sekarang ni kita dah faham solat tu mesti ditunaikan, didirikan. Didirikan bukan ditunaikan, didirikan. Sekarang ni kita nak faham pula untuk mendirikan solat itu, baca tajuk tu 1 2 3. Ditetapkan. Ditetapkan. Tuan Jadi kalau kita bangun ni Allah, tengok tangan Ustaz Allahu Akbar gitu.